Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, kita sambung kitab kita koleksi hadis-hadis hukum jilid 1. Kiai Tengku Muhammad Hasbi Asnadikanya. Koleksi hadis-hadis hukum jilid 1. Jadi kita dalam bab ke-10 lagi dah tentang hukum wuduk, dan kita ni bincang ke masalah ke-141 dah, 141. Bertayammum di permulaan waktu dan mendapat air sebelum kehabisan waktu. Bertayammum di permulaan waktu dan mendapat air sebelum kehabisan waktu. Masalah ke-141 dah. Hadis ke-273 an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala kharaja rajulani fi safarin fa hadratis shalah wa laysa ma'ahuma ma'un. فتيمم صعيدا طيبا فصليا ثم وجد الماء في الوقت فعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال للذي لم يعد أصابت السنة وأجزأتك صلاتك وقال الآخر لك الأجر مرتين رواه أبو داود والنسائي. Hadis ke-273 dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, dua orang lelaki pergi dalam satu safar, dalam satu perjalanan. Kebetulan di ketika datang waktu solat, mereka tidak mendapatkan air. Lalu bertayamumlah kedua-duanya dengan tanah yang baik dan solat. Kemudian kedua-duanya mendapati air, sedangkan waktu belum habis. Kerana itu yang seorang mengulangi solatnya dan yang seorang lagi tidak mengulangi solatnya. Maka sudah kedua-duanya tiba menghadap Rasulullah SAW. Mereka pun menerangkan keadaan pengalamannya. Setelah itu Rasul berkata kepada yang tidak mengulangi solatnya, pekerjaan engkau sesuai dengan sunnah dan solat engkau mencukupi. Sesuai dengan sunnah. Kepada yang mengulangi semula, beliau berkata engkau memperolehi dua pahala. Dua kali solat, ada pahala dah. Hadrat Abu Daud dan Nasa'i. Okey, poin pertama, hadis ke-273 ini kata Al-Hafiz Ibn Hajar Asqalani, hadis ini diriwayatkan juga oleh Ibn Sakkar dalam sahihnya. Hadis ini hadis riwayat Abu Daud dan Nasa'i dah. Hadis ini menyatakan bahawa seorang yang telah solat dengan bertayamum berarti telah menunaikan fardu yang wajib ke atas dirinya. Dan dia tidak disuruh mengulangi solatnya lagi kerana mendapatkan air baik dalam waktu solat yang belum habis lagi, apalagi kalau sudah di luar waktu solat lagi dah, tak wajib ulang dah. Jadi dalam waktu hak cerita ni. Poin kedua dah, kata Nawawi, apabila seorang penduduk kampung solat dengan tayamum kerana tidak memperolehi air, tak ada air dah, wajiblah ia mengulangi solat itu bila ia mendapatkan air. Dah. Dia solat dah, tiba-tiba jumpa air dah. Demikianlah pendapat yang sahih menurut kebanyakan kitab Asy-Syafi'i. Menurut pendapat yang kedua daripadanya juga wajib solat dan tiada wajib mengulangi. Kena tak ada air tu tayamum, solat lah, tak wajib ulang walaupun dalam waktu dah. Dan menurut pendapat ketiga, hendaklah orang itu bersabar dulu hingga mendapatkan air. Sebaliknya, boleh solat dengan tayamum dalam safar perjalanan, kemudian ia mendapatkan air sesudah selesai dari solat. Ia dapat air selesai solat, tidak lazim ia mengulangi solatnya, tak wajib lah. Kata Ibn Hazm, gugurlah tayamum oleh kerana mendapatkan air, baik ia mendapatkan air dalam solat, sesudah solat ataupun sebelum ia solat, dan tak ada qada atasnya. Solat yang telah dilakukan sebelum itu sah sahaja. Itu masuk juga. Ibn Hazm berkata pula, malam masa ini terjadi 3 tempat perselisihan. Ada yang berpendapat apabila seorang sudah bertayamum, maka tayamumnya itu tidak batal selama belum berhadas. Itu pendapat benar. Kata golongan yang lain, apabila ia mendapatkan air, wajiblah terus ia berwuduk ataupun mandi, dan tak boleh solat lagi dengan tayamum telah dilakukan. Apabila ia mendapatkan air sudah solat, maka menurut pendapat Sa'id bin Musayyib atau Taus Asy-Syafi'i, Al-Hasan, Abu Salamah Ibn Abdul Rahman, hendaklah diulangi solat itu selama belum keluar waktu. Syaratnya belum keluar waktu. Ni pendapat ramal juga dah. Kata Malik, musafir, orang sakit dan orang ketakutan bertayamum di pertengahan waktu. Jika ia sudah solat mendapatkan air sebelum keluar waktu, maka jika ia musafir tidaklah ia mengulangi solatnya.
Tetapi jika ia sakit atau ketakutan, hendaklah ia ulangi solatnya. Poin musafir ni. Pasal tadi cerita hadis musafir ni. Ada pun orang yang melihat air di dalam solat, maka Malik, As-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Abu Thawr dan Daud berpendapat jika yang mendapati air dalam solatnya, hendaklah ia meneruskan solatnya dengan tidak mengulangi lagi. Dan jika ia melihat air sudah solat, hendaklah ia berwuduk atau mandi untuk solat yang akan datang sahaja. Tak dah lah. Solat tu tak wajib lah. Dan menurut pendapat Abu Hanifah, Sufyan Al-Thawri dan Al-Za'i, baik mendapatkan air dalam solat ataupun sudah solat, wajiblah ia memutuskan solat. Lalu ia berwuduk atau mandi dan mulai solatnya kembali. Tapi jika melihat air sesudah solat, sempurnalah solat tersebut dan baru lalulah perlu ia berwuduk mandi untuk solat yang akan datang sahaja. Jadi solat tu tak perlu dah. Kalau lepas solat berjumpa. Tengah solat boleh berhenti. Tapi dah sudah solat tak perlu berhenti dah. Tak perlu qada, tak perlu sembang semula lah. Poin ketiga, hadis ini menyelesaikan perselisihan faham para fuqaha tersebut. Dengan tegas jelas hadis ini tidak mewajibkan kita mengulangi solat. Kerana kita mendapatkan air sesudah solat. Walaupun solat belum habis, waktu solat belum habis. Adapun jika kita mendapatkan air sebelum mengerjakan solat, maka hendaklah kita berwuduk. Mengingatkan hadis Abu Dzar akan diulaskan nantilah. Perkataan Nabi, engkau memperoleh 2 pahala kepada yang mengulangi solat itu bukan berarti disuruh mengulang. Hanya pahala yang kedua itu diperoleh kerana solat dengan bertayamum dalam waktu dan kerana pahala istihadnya. Walaupun istihadnya salah. Dan sudah sama diketahui bahawa apabila seorang melakukan, ia peroleh suatu pahala dari istihadnya. Akan tapi tiada boleh difaham bahawa istihadnya solat itu boleh diikutkan terus. Jadi saya kata tak boleh ikut pendapat yang orang yang kedua yang solat semula tu. Dia boleh pahala kerana istihad dia, bukan kerana solat 2 kali dia dah. Kerana ikut sunnah. Jadi dalam mana pun yang betulnya ikut sunnah lebih baik daripada istihad yang salah. Dia walaupun dimaafkan lah. Jadi ikut sunnah tu tak payah solat lah. Tak perlu ulang solat. Okey, boleh rujuk Bulughul Maram muka surat 27, Subul Salam Syarah Bulughul Maram jilid 1 muka surat 31, Al-Muhalla Ibn Hazm jilid 2 muka surat 2 hingga 107. Ta'liq Nailul Awtar jilid 1 muka surat 36, Ta'liq Al-Muntaqa jilid 1 muka surat 168. Kita pergi pada masalah ke 142 pula. Hadis ke-274 nah. An Abi Dzar radhiyallahu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inna as-sa'ida tahurul muslim wa illam yajid al-ma'a 10 sinina. Fa idza wajada al-ma'a falyumissahu basharatahu fa inna dhalika khairun lahu. Rawahu Ahmad wa Tirmizi. Hadis ke-274 dari Abu Dzar radhiyallahu berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya sa'id tanah yang baik itu alat bersuci bagi orang Islam. Sa'id ni. Tanah yang baik terjemah sa'id. Adapun 10 tahun lamanya itu ada memperolehkan air, tak jumpa air 10 tahun pun dia tayamum, tak perlu ambil wuduk. Maka bila ia mendapatkan air, hendaklah ia berkenakan badannya dengan air itu, kerana demikian itu lebih baik. Hadis Ahmad dan Tirmizi. Poin perbahasan pertama, hadis ke-274 tersebut kata Tirmizi sahih. Juga diriwayatkan oleh Al-Bazzar dari Abu Hurairah. Ibn Qattah menyebutkan hadis ini dalam bab hadis sahih. Hadis ini menyatakan kewajipan berwuduk atau mandi sudah mendapatkan air. Perbahasan kedua, kata pengarang Muntaqal Akhbar. Hadis ini mewajibkan atas orang yang mendapatkan air sebelum selesai solat untuk mengulangi solatnya. Ini faham gitulah. Dia tak pakai dia. Kira itulah dia tengah solat pun wajib berhenti kalau dapat air. Kata Syakani, istidlal ini benar kerana hadis ini melengkapi orang yang mendapatkan air sebelum selesai dari solat dan sesudahnya. Hadis Abu Sa'id yang telah lalu dikaitkan dengan orang yang mendapatkan air sudah selesai solat. Dah. Jadi sudah selesai solat tak wajib lah. Sebenarnya tengah selesai solat, tengah semayang, selagi dapat air, kena semayang, kena ambil wuduk. Kata Nafi' Ibn Umar telah bertayamum di tempat yang jauhnya dari Madinah. Kira-kira 1 atau 2 batu saja dah. Tidak balik ke Madinah, tak ada air dah. Dan kemudian solat asar. Tak kala beliau tiba di Madinah, sedang hari masih terang lagi, tak habis waktu asar lagi. Beliau tidak ada mengulangi lagi solat asarnya, tak ulang, tak ambil semayang semula dah. Kata fuqaha 7 kota Madinah, barang siapa bertayamum lalu solat, kemudian mendapat air, baik masih dalam waktunya ataupun telah terkeluar waktu, tidaklah disuruh mengulangi solatnya lagi. 7 fuqaha lebih besar dapat mazhab ni, 7 fuqaha ni. Malik Syafi'i dan Ahmad berpendapat demikian juga. Tadi pada pendapat lain hati kita kata ni.
Kadang-kadang pendapat Imam Syafi'i pun banyak orang nukil lah. Oleh yang ulama Syafi'iyah ni ada pakai ni, ada pakai ni, jadi kita tengok yang dekat dengan dalil lah. Dan tengok hujah yang kuat. Macam tu lah. Tidak semata-mata dalam kitab lah. Beliau yang mendapatkan air sudah bertanya, ia bertayamum padahal belum solat. Nah, wajiblah atas dia berwuduk untuk solat menurut pendapat fuqaha, ulama-ulama fiqh lah. Kata Daud dan Salamah bin Abdul Rahman, tidak wajib mengambil wuduk, boleh terus ia solat dengan tayamum yang sedang ia kerjakan. Mengingatkan firman Allah, wala tubtilu a'malakum, dan jangan kamu membatalkan amalanmu, surah ayat ke-33 surah Muhammad. Jika ni pendekatan Daud Salamah. Kalau jumpa kena ambil wuduk tu. Tapi hak dia solat dah sebelum tu tak payahlah kita kira. Jika mendapatkan sedang solat, maka menurut pendapat Abu Hanifah, Al-Azra'i, Al-Muzani, Al-Hadi dan An-Nasir, wajib orang itu menggugurkan solatnya, berhenti solat dan mengulanginya sudah berwuduk. Nah, berhenti solat ni dah. Malik dan Daud berpendapat tidak wajib keluar dari solat, bahkan haram dan solatnya itu sah saja. Malik dan Daud kata dia semaya kan, walaupun air nampak air lepas tengah semaya, kena terus semaya sampai habis, tak boleh berhenti tengah solat ni. Haram pula dah. Nah, solatnya sah. Gitulah pendapat Malik. Perbahasan ketiga, menurut pentahqiq kami bahawa faham Malik dan Daud lah yang terkuat dalam masalah ini, iaitu jika seorang mendapatkan air sedang solat, tengah solat dah, hendaklah terus saja ia menyelesaikan solat, haram ia keluar dari solat. Berhenti itu haram. Hadis Abu Zaid ini tidak dapat jadikan dalil untuk mewajibkan orang menggugurkan, memberhentikan solat yang sedang dikerjakannya dengan tayamum. Jika orang itu mendapatkan di tengah-tengah solat, lebih-lebih lagi mengingatkan akhir hadis sembunyi yang demikian itu lebih baik. Kerana itu kami memaknakan hadis Abu Zaid begini. Apabila kamu mendapatkan air sebelum solat dalam waktunya, hendaklah kamu berwuduk atau mandi. Bukan tengah-tengah solat dah. Itu perbahasannya. Gitulah kuat dah. Dia solat tak berhenti-berhenti dah. Okey, masalah ke-143. Okey, rujukan tadi perbahasan Al-Muntaqad 1/169, Naul Atar 1/335 hingga 337. Bulughul Maram 26 hingga 7, Subul Salam 1/109 hingga 130. Itu rujukannya. Okey, masalah ke-143 cara bertayamum. Hadis ke-275. An Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam at-tayammumu darbatun lil wajhi wal yadaini, Ahmad wa Abu Daud. Hadis 276. An Ammar bin hadis 275 dah, hadis 275 dah. Ni hadis 276 pula dah. An Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu qala ajnabtu falam usibil ma'a fatama'aqtu fi as-sa'id wa sallaitu fa dzakartu dzalika an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala inna ma kana yakfika hakadha wa daraba an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi kaffayhi al-arda wa nafakha fihima thumma masaha bihima wajhahu wa kaffayhi, riwayat Bukhari Muslim. Hadis ke-276 dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu berkata, saya telah berjunub dan tidak mempunyai air, maka saya pun berguling-guling di atas tanah junub dan lalu saya solat. Hal ini saya sampai kepada Nabi, beliau bersabda, sesungguhnya cukuplah untuk engkau mengerjakan sebegini. Nabi menepuk tanah dengan kedua telapak tangannya sekali tepuk. Sudah itu beliau tiup. Sudah itu beliau menyapu mukanya dengan telapak tangannya dan dua tangannya dah. Wajah wa kaffahi wa kaffaina. Ni muka dengan sekali ke? Muka patlah tak ada musta'mal ke apa debu tak ada. Nah. Hadis Bukhari Muslim sekali tepuk untuk muka dan tangan selalu dah. Kaffah itu dua ni lah kaffah ni. Setara ni lah. Sekap pergelangan tangan ni. Bukan siapa sen ni kaffah. Okey, poin perbahasan pertama hadis ke-275, lafaz ini menurut nukilan dari Naul Atar. Cetakan Muniriyah. Dah, satu tepuk untuk muka dan dua tangan. Sekali tepuk saja. Menurut lafaz riwayat Ad-Darqutni dan dua telapak tangan, bukan dua tangan dah. Bukan wal yadain ni dah, wal kaffahi dah. Dan juga menurut riwayat Abu Daud kata Syamsul Haq dalam Ta'liqul Mughni sanadnya sahih. Hak dua kaffah. Hadis ini menyatakan bahawa tayamum adalah dengan sekali tepuk untuk muka dan telapak tangannya. Dah, untuk telapak tangan dia dah. Hadis ke-276 pula menyatakan bahawa tayamum itu ialah menyapu muka dan dua tangan hingga pergelangan tangan saja, bukanlah hingga ke siku dah. Hadis tu terang-terang lah begitu dah.
Poin kedua, kata Ibn Abdul Bar, kebanyakan asar yang marfu' yang sampai kepada Nabi daripada Ammar menerangkan bahawa tepuk tangan itu hanyalah sekali saja. Riwayat-riwayat menerangkan 2 kali tepuk semuanya muttarib, yang goncan dhaif semua. Kata Syaukani, di antara dalil yang menguatkan bahawa yang disapu itu muka dan telapak tangan saja ialah terus menerus. Tak perlu pada berhenti tepuk sekali lagi lah. Amir berfatwa sudah Nabi memberikan contoh yang demikian, yakni menyapu muka dan 2 telapak tangan dengan sekali tepuk saja. Kata Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Fatah, selain dari hadis Amir ini dan hadis Abu Juhaim, semua dhaif. Kata lain tu dhaif lah. Akan ada 2 tepuk tangan ni kuat lah. Kata Al-Khattabi dan Ma'alim Sunan, segolongan para sarjana berpendapat bahawa tayamum itu sekali tepuk saja untuk muka dan telapak tangan. Demikianlah pendapat Atha' bin Abi Rabah dan Makhul, Malik Al-Auza'i, Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Muzid dan semua ahli-ahli hadis. Yang pakai hadis memang berasa kuat benar hadis ni. Al-Khattabi berkata ila mazhab yang lebih sah menurut riwayatnya. Bukhari Muslim kuat. Kata Syafi'i tidak sah tayamum itu melainkan dengan 2 kali tepuk, sekali untuk muka dan sekali lagi untuk 2 tangan hingga kedua siku. Abu Hanifah dan pengikut-pengikutnya sama dengan pendapat Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i tak dah. Imam Syafi'i dan Abu Hanifah. Imam Malik, Ahmad bin Hanbal dan jumhur ulama kata sekali tepuk untuk muka dan tangan saja. Disebut dalam Az-Zadul Ma'ad, tidak sah datang dari Nabi bahawa beliau menepuk 2 kali dan menyapu hingga 2 siku. Tak ada dalil lah. Berhati-hati saja. Kata Ahmad, barang siapa mengatakan bahawa bertayamum itu hingga 2 siku berarti telah mengada-ngada satu tambahan bid'ah. Pengarang Az-Zadul Ma'ad berkata pula, cara-cara membawa tangan di ketika menyapu tangan itu meletakkan tapak tangan kiri atas punggung kanan, kemudian menariknya ke siku, kemudian memutar telapak tangan atas perut, hasta dan menegakkan ibu jari kiri hingga sampai kepada ibu jari kanan. Maka adalah satu cara yang tidak pernah dibuat oleh Nabi dan tak pernah diajarkan salah seorang pun dari sahabatnya. Jadi Nabi pun tak ajar, sahabat pun tak ajar. Kita tak mengaji fiqh mazhab ni, sapu sini, siapa siku tarik gini nah. Tak ada dalil hadis Nabi, sahabat pun tak ajar lah. Tu mengikut Ibn Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad dia. Poin ketiga, segala hadis yang menyatakan bahawa tepuk itu 2 kali, satu pun tak ada yang sahih ataupun yang hasan. Semua dhaif. Kerana itu mewajibkan dengan 2 kali tepuk tertolak. Juga tak ada alasan menyapu tangan hingga ke siku. Mengkiaskan perkerjaan itu kepada wuduk adalah kias yang batal. Al-Bukhari dengan kata-kata yang pasti, yang jelas, yang pasti, yang putus, menyebutkan dalam sahihnya Nabi bertayamum untuk muka dan telapak tangan, kafai. Dan tiada wajib menertibkan menyapu dalam pelaksanaannya. Boleh muka dulu dan sapu sebelum tangan, dan boleh tangan dulu sebelum muka. Boleh berlaku dah. Tak ada dalil bukan macam wuduk dah. Lebih tegas, perhatikanlah bunyi hadis diriwayatkan oleh Ismail bahawa Nabi berkata, Amr, hanya cukup untuk engkau menepuk tangan dengan 2 tangan engkau. Kemudian dengan engkau memercikkannya, setelah itu engkau sapulah dengan tangan kanan akan tangan kirimu, dan dengan tangan kirimu akan tangan kananmu, setelah itu engkau menyapu mukamu. Jelaslah hadis ini menyatakan bahawa menyapu tangan lebih dahulu dari menyapu muka. Nah, gitulah. Rujuk Muntaqah juz 1 muka 7, Naul Atar juz 1 muka 333 hingga 334. Bulughul Maram muka 6, Subul Salam juz 1 muka 27 hingga 119, Muhalla Ibn Hazm juz 1 muka 146 hingga 148. Jadi jumhur ulama'nya sapu muka dengan telapak tangan sahaja. Mazhab kita ya qiyah lah dan berhati-hati dah. Dia kata je belik lah. Dia kata Nabi kajar tu nak ajak mazhab Hanafi ke apa kata. Nabi sekadar mubalarah apa kata. Sekadar nak royak nak terlampau. Sepandai setakat ni dah. Bukan nak ajar cara sebenar dia kata. Tu kira mazhab Hanafi dan Syafi'i lah. Takwilah dia. Bukan nak ajar cara sebenar. Tapi Nabi ajar begitu dia jadi syariat lah. Tak kira lah Nabi pelajar ke apa pun lah. Ada. Okey, masalah ke-144 menyapu atas pembalut maka jawab atas luka kau balut-balutnya. Hadis ke-277 an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala innahu kana rajulan shujja fa watasala famata faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده رواه أبو داود.
Hadis ke-207 dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu menerangkan bahawasanya ada seseorang lelaki pecah kepalanya, maka ia mandi. Tak lama kemudian ia pun mati. Sewaktu berita itu sampai kepada Nabi, beliau berkata, sebenarnya cukup baginya bertayammum dahulu dah dan membalut lukanya. Ada tayammum dulu baru balut capu dah. Kemudian menyapu atas balutan itu dah. Sapu dengan air lah. Dan membasuh anggota yang lainnya. Hadirat Abu Daud. Okey, poin pertama, hadis ke-277 ini adalah sanadnya dhaif. Masalah ulama berhujah dengannya, tapi dhaif masalah. Kata Ad-Darqutni, hadis ini tidak kuat. Hadis ini menyatakan menyapu atas perban dan ataupun serba ke pembalut luka dimestikan, mesti sapu dah. Poin kedua, sebagai fuqaha mewajibkan kita menyapu atas pembalutnya, sebagai mereka lagi tidak wajibnya. Kebanyakan oleh Syafi'iyah mewajibkan kita menyapu atas pembalutnya. Kata pengarah As-Sunnah wal Mubtada'at, kitab-kitab fuqaha mutaakhirin banyak sekali menyuruh si luka yang membalut lukanya selain dari bertayammum. Tayammum dulu baru sebalut luka. Menyapu atas pembalut luka tersebut seraya berwuduk di atas anggota yang lain. Capu dua lah. Sebenarnya sah daripada Nabi walaupun dalam tidak sah. Tidak sah lah daripada Nabi walaupun dalam satu hadis yang menyuruh kita menyapu atas pembalut luka dah. Oleh kerana itu janganlah kita terpedaya oleh penerangan-penerangan kitab-kitab fiqh mutaakhirin tersebut dah. Ini kata apa dia? Pengarang Sunnah Mubtada'at. Poin ketiga, hadis ini dan hadis Ali yang menerangkan bahawa Nabi menyuruh Ali menyapu atas pembalut luka yang diriwayatkan oleh Ibn Majah lemah sekali sanadnya. Nabi sendiri mengakui kelemahan hadis tersebut. Demikian juga Al-Bahaqi pun dah. Dan antara itu tidak ada alasan untuk mewajibkan menyapu atas pembalut. Maka apabila seorang luka dan membalut lukanya, hendaklah berwuduk pada anggota yang dapat dibasuh. Dan setelah itu bertayammum sebagai pengganti pembasuh tempat yang kena luka tersebut. Dan jika luka itu dimasukkan ke dalam pengertian sakit, bolehlah kita mencukupkan dengan tayammum saja. Tak perlu lagi wuduk. Inilah yang ditunjukkan oleh ayat tersebut. Ini panjang perbahasan dia nak. Rujuk Bulughul Maram muka surat 8, Surah Islam jilid 1 surat 22, Al-Mughni 1 surat 2-3, Al-Munjmu' Syarh Mazhab jilid 2 muka surat 3-4 dan As-Sunan Mubtada'ah. Jadi sekarang ni orang sakit ni kalau ikut fiqh banyak kan kitab fiqh kan jadi lagi sukar, lagi susah daripada orang sihat. Itu masalahnya. Dia kena tayammum capu dengan wuduk. Sapu tayammum dulu, kena ambil tayammum dulu sebelum balut macam orang sakit tu. Sapu atas tayammum. Jadi masalah. Jadi ijtihad lah, jadi khilaf tu biasalah. Jadi kalau tayammum tak perlu lah wuduk secara umum ni ulama moden ni kebanyakan dia kata kalau tayammum tak perlu wuduk, kalau wuduk tak payah tayammum ni. Kalau tayammum sekat mana muka, ambil muka dengan telapak tangan. Kalau balut juga tangan tu boleh lah. Sapu ke. Buat syarat. Ataupun ambil wuduk sapu saja, tak perlu tayammum dah. Dan hadis yang berdasarkan ini dhaif masalahnya. Yang hujah ramai ulama tu dhaif hadis. Okey, masalah ke-145, hukum satu tayammum untuk lebih dari satu solat. Hadis ke-278 an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala min as-sunnah alla yusalli ar-rajulu bitayammumi illa salatan wahidatan thumma yatayammamu lis-salatil ukhra. Raqtani. Hadis ke-278 Ibn Abbas radhiyallahu anhu berkata menurut sunnah tidaklah boleh seseorang solat dengan satu tayammum selain dari satu solat saja. Kemudian ia bertayammum lagi untuk solat-solat lain. Hadis Ad-Darqutni. Hadis ke-278 sanadnya sangat-sangat lemah kerana dalamnya ada seorang perawi Hasan Ibn Umrah. Perawi yang sangat dhaif. Hadis ini menyatakan satu tayammum itu hanya membolehkan satu solat saja. Poin kedua, kata Malik dan Syafi'i tidak boleh solat dua fardu dengan satu tayammum. Satu tayammum itu satu waktu lah fardu. Kata Ibn Qudamah menurut mazhab Ahmad, satu tayammum itu tidak boleh dipergunakan untuk dua solat di dua waktu dah. Satu tayammum untuk satu fardu, solat ni qada dan solat sunat hingga masuk waktu yang lain, solat yang lain. Dan boleh juga untuk menjamakkan dua solat dalam satu waktu. Boleh jamak dua solat tayammum dah. Kata Al-Marudi tidak boleh mengumpulkan dua solat dengan satu tayammum. Al-Marudi dan mazhab Syafi'i. Kata pengarang Zadul Ma'ad, tak ada keterangan yang sah yang jelas dari Nabi yang menyatakan bahawa beliau itu bertayammum untuk tiap-tiap solat. Dan tak ada pula beliau menyuruh yang demikian. Beliau hanya menyuruh bertayammum dan menyamakan hukumnya dengan wuduk sahaja. Itu kata Ibn Qayyim dalam Zadul Ma'ad. Poin ketiga, dasar hukum dalam masalah ini ialah tanah itu berdiri di tempat air, ganti air. Apabila seorang berwuduk, maka boleh solat seberapa yang dikendakinya.
Maka demikianlah pula halnya dengan tayamum sebelum datangnya hadas. Tayamum. Pendapat yang tersebut ini diamalkan oleh sebahagian ahli-ahli hadis. Inilah yang lebih kuat menurut dalil. Dan beginilah mazhab Abu Hanifah, Sufyan Ats-Tsauri, Al-Laits dan Daud Az-Zahiri. Daud. Jadi ramai jugalah. Kata tayamum tu ganti air serupa naik. Jadi masuk waktu solat, kalau tayamum tak batal lagi, boleh pakai lah. Tapi berhati-hati pun boleh lah tayamum kalau benda tu mudah. Tayamum semula masuk waktu lain lah. Tapi kalau semuanya jamak, tu perlulah sekali lah. Tayamum tu untuk dua-dua solat. Ada pendapat kata kena tayamum semula untuk kita kira tak payahlah terkiyah. Yang jauh dah kira waktu tu lah. Ikut Ibnu Qudamah tu pendapat tu lah kuat. Okey, masalah ke-146 memperolehkan sedikit air tidak cukup untuk berwuduk. Memperoleh sedikit air yang tidak cukup untuk berwuduk. Hadis ke-279 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza amartukum bi amrin" Alhamdulillah. "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Riwayat Bukhari Muslim. Hadis ke-279 dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila aku memerintahkan kamu sesuatu urusan, maka kerjakanlah seberapa yang kamu sanggup. Hadis Bukhari dan Muslim. Hadis ke-279 menyatakan bahawa kita hanya wajib melaksanakan perintah seberapa yang kita sanggup saja, kemampuan kita dah. Dan menyatakan bahawa apabila kita tidak dapat melaksanakan kesemua sekali, tiadalah gugur semuanya sekali. Buat sekadar mampu. Juga menyatakan kewajipan memakai air seberapa yang ada saja ataupun hanya mencukupkan sebahagian wuduk saja. Atau ikut hadis ni lah. Jumhur fuqaha berpendapat demikian. Ulama Hanafiyah Zaid ibn Ali dan An-Nasir berpendapat apabila air ada itu tidak cukup satu wuduk, bolehlah kita terus bertayamum saja dengan tak usah memakai air yang sedikit itu. Hadis ini menguatkan faham jumhur ulama. Kerana itu hendaklah kita berwuduk seberapa yang ada air dan untuk selainnya itu kita bertayamum saja. Ada kata tayamum saja tak perlu dah wuduk dah. Ada kata wuduk dah sekadar mampu, lepas tu selainnya bertayamum. Di sini juga dapat jadi kedalil bahawa segala apa yang tak dapat kita kerjakan dimaafkan dan apa yang dapat dikerjakan wajib ditunaikan sekadar mampu. Jika sanggup kita kerjakan sebahagian sahaja umpamanya, hendaklah terus kita terkerjakan seberapa yang sanggup. Para ulama Hanafiyah mendasarkan fahamnya kepada kaedah apabila yang diganti itu rosak hilang sebagainya, boleh terus kita menggantikannya. Kaedah ini logik menurut akal. Apabila seorang punya air perlulah untuk diminum, maka boleh ia simpan air itu untuk diminumnya dan dia boleh bertayamum saja, tak perlu ambil wuduk dengan sebahagian air itulah. Rujuk Muntaqa jilid 1 muka 105, Nawawi Athar jilid 1 muka 129, Al-Mughni jilid 1 muka 21, Syarah Kabir jilid 1 muka 221. Banyaklah rujukannya. Al-Quran kitab kata tafsir. Lepas tu tafsir ahkam Al-Quran, kitab Sunnah, Muwatta, Jami' As-Saghir, Bahar Muntaqa. Kitab Syarah Hadis Fathul Bari, Irsyadus Sari, Minhajul Muhaddisin, Aunul Ma'bud, Ardatul Ahwazi, Nawawi Athar, Subul Islam, Ihkamul Ahkam. Kitab Fiqh Al-Umum, Majmu' Syarh Mazhab, Fathul Aziz, Syarah Al-Wajiz, Fathul Qadir, Badi'us Sana'i, Bidayatul Mujtahid, Al-Bughni, Syarah Al-Kabir, Muhalla Syarah Ibn Hajjam, Syarah Majallah, Muhalla Syarah Majallah, Fatwa Zadul Ma'ad, dan beberapa kitab dalam bidang lughah. Wallahu a'lam. Setakat itu saja kitab jilid ni. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika, subhanaka bihamdika, subhanaka bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.